Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat sambung lagi kelas pengajian kita berkenaan dengan Riyadhus Salihin. Saya ingat pada minggu lepas saya bincangkan berkenaan dengan isu definisi pengertian sunnah dan dalam masa yang sama pengertian bid'ah yang berbeza menurut mazhab fiqh yang berbeza. Okey, sebab disebut dalam buku yang kita guna ni, Riyadhus Salihin, tulisan Al-Imam An-Nawawi. Maka An-Nawawi rahimahullah sendiri, beliau mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Okey, jadi pada dia perkara-perkara yang dianggap termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Yang pertamanya, perkara-perkara yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW walaupun sekali. Okey, walaupun sekali. Maka dia tak perlukan dalil Nabi buat setiap kali dan sebagainya. Tak, daripada dia, kalau pada, bukan saja pada dia, pada mazhab Syafi'i lah, kalau perkara tu pernah dilakukan oleh Nabi SAW walaupun sekali, maka dia termasuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Okey, apa-apa yang dibawakan oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, begitu juga dalam mazhab Syafi'i banyak ada menggunakan dalil-dalil umum. Okey, dalil contohnya Nabi SAW sebut sesungguhnya Allah itu bersifat pemalu dan pengasih. Dia malu untuk menolak doa hambanya yang berdoa dengan keadaan menadah tangan dan pulang dengan tangan kosong ketika dia meletakkan tangannya. Okey, jadi di atas dasar hadis tu, doa ni afdal angkat tangan. Maka disebabkan tu untuk kita nak angkat tangan setiap kali lepas solat tidak menjadi masalah, sebab mereka pandang itu termasuk dalam hadis Nabi SAW. Nabi tak sebut kena bila, kan? Nabi cuma kata tak ada tangan. Wallahu alam. Adapun pengertian ni kita kata sedikit berbeza daripada mazhab Hanbali yang terkenalnya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dan kemudiannya Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim dan sebagainya. Mereka pandang bahawasanya sunnah Nabi SAW itu cumalah perkara-perkara yang khusus dan juga perkara-perkara yang ada dalilnya dilakukan berkali-kali oleh Nabi SAW. Kalau sekali selalunya tak boleh. Okey, wallahu alam. Yang ni perbezaannya. Jadi dia punya implikasi tu pada zaman kita sekarang, waktu yang beza kunut tak kunut, zikir tak zikir, sama lepas solat, hak tu cerita-cerita tu lah. Berkenaan dengan apa? Baca Quran di kubur termasuk juga dalam bab tu. Berkenaan dengan doa setiap kali lepas solat, bersalaman setiap kali lepas solat, selawat boleh tak kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh ke tak boleh? Isu-isu tu lah hak yang memang, kalau tuan-tuan nak pening kepala, balik rumah ni buka Facebook tak habis-habis. Saya pun tak larat tengok kata. Jadi dia punya hak tak habis-habis perang tu, apa punca dia? Punca dia tu saja. Kefahaman ataupun pengertian sunnah dan bid'ah yang berbeza menurut mazhab yang berbeza. Okey, wallahu alam. Tu salah satu, banyak lagi lah cerita dia. Okey, kemudian hari ini kita sambung hadis yang ketiga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk syurga kecuali yang menolak. Kita baca lepas ni saya terangkan. Semua umatku akan masuk syurga kecuali yang menolak. Lalu ditanya, siapakah yang menolak ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, sesiapa yang taat kepadaku masuk syurga, dan sesiapa yang bermaksiat kepadaku bererti dia menolak. Faqad aba. Okey, hadis ni ada beberapa pengajaran dia. Yang pertama, kita kata secara umumnya ataupun secara asasnya, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak mahu memasukkan hamba-Nya ke dalam neraka. Di atas dasar sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dia tak mahu masukkan hamba dia dalam neraka. Satu hadis yang sangat masyhur, saya ingat saya pernah baca hadis ni, berkenaan dengan peristiwa yang terjadi setelah daripada perang Khaybar.
Okey, masa perang Khaybar tu, Khaybar ni tempat yang berdekatan dengan Madinah, sampai sekarang pun ada lagi. Tapi pada zaman Nabi SAW, Khaybar ni merupakan kubu kuat orang Yahudi. Jadi dipendekkan cerita, waktu Nabi SAW berjaya buka kota Khaybar tu, panjanglah peperangan Khaybar ni, antara peperangan yang paling susah pernah ditempuh Nabi SAW. Tapi akhirnya dengan izin Allah, alhamdulillah berjaya. Dan Nabi SAW mengumpulkan penduduk Khaybar tu, dikumpulkan asing. Hak laki duduk satu bahagian, hak rakyat perempuan duduk satu bahagian. Ini selepas perang lah. Kemudian selepas tu kita kata mereka bebas hidup masing-masing dengan agama masing-masing. Syarat bayar jizyah, tu saja. Tapi ceritanya ketika pembahagian tu, ketika dikumpulkan penduduk-penduduk Khaybar, laki satu tempat, wanita satu tempat, tiba-tiba datang seorang wanita, macam orang, kata sahabat radhiyallahu anhum, macam orang gila, dia kata. Datang ke kawasan perempuan tu, menjerit-jerit, tanya anak dia kat mana. Perang biasalah. Orang ni kelang kabut, orang tu kelang kabut. Lepas tu sampai anak dia umur baru menyusu. Maknanya bawah umur 2 tahun lah, kata kan. Umur masih menyusu. Lalu kawan dia sebut, ada kat sini. Anak kamu selamat ni, ada kat sini, kata. Lalu dia ambil anak dia pun tengah menangis, lapar, dia nyusukan anak dia, diam anak dia. Nabi SAW tengok keadaan tu, dia tanya pada sahabat radhiyallahu anhum. Dia tanya, kata, kamu rasa mak tu yang tadi tu, hak cari anak dia tu macam orang gila tu, kata. Akhirnya jumpa anak dia tu kan. Ini zaman Nabi, zaman sekarang buang anak. Zaman Nabi SAW, yalah, buang anak tu pun kes terpencil lah, melawak lah kan. Tapi Nabi SAW tanya, apa pendapat kamu kalau saya tanya pada kamu, yang mak ni tadi, yang cari anak dia macam orang gila ni tadi, dapat anak dia, rasa-rasa lepas dia menyusu anak dia tu, ada tak kemungkinan dia campak anak dia tu ke dalam api yang menyala? Maksudnya punya sayang keadaan kan. Dia dapat anak dia tu, menyusu anak dia, dah selesai menyusu, dia campak dalam api, bagi anak dia mati. Ada kemungkinan ke tak ada kemungkinan? Kata Nabi SAW, takkan kata sampai macam tu dia cari anak dia, sayang anak dia dan sebagainya. Maka kata Nabi SAW, sebegitulah Allah Subhanahu Wa Taala lebih tak mahu campakkan kamu dalam neraka. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tak mahu campak kamu dalam neraka. Jadi secara asasnya, macam disebut dalam hadis ni, sesungguhnya setiap umatku akan masuk syurga. Yang tu secara default, secara asas memang masuk syurga. Kata Nabi SAW, illa man aba, melainkan dia sendiri yang memang tak mahu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sahabat radhiyallahu anhum tanya, dia kata, wa may ya'ba ya Rasulullah. Mereka tanya, siapa yang tak nak Allah nak bagi masuk syurga, tak mahu masuk syurga kan? Allah bagi masuk syurga, tak nak masuk syurga. Kami nak masuk kami nak masuk neraka. Dia dalam bab jalan ke syurga neraka ni, dia bunyi pelik. Ada orang yang memang nak terjun masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang, dalam hadis Imamul Bukhari, kata Nabi SAW, diikat dengan rantai dan diheret ke, Nabi sebut dah hadis Imamul Bukhari. Ada orang yang dekat dunia ni, kata Nabi SAW, diikat dengan rantai dan diheret ke. Kalau kita dengar diikat dengan rantai, diheret tu, kita ingat neraka dah, betul tak? Tapi kata Nabi SAW, ada orang yang diikat dengan rantai dan diheret masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai macam tu lah orang nak bagi dia masuk syurga, ikat dengan rantai masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat tanya, macam mana tu? Kata Nabi SAW, kamu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu buka satu kawasan, tentera tu lepas kalah, kamu tangkap tentera tu jadi banduan perang kan. Kamu ikat dia dengan rantai, kamu bawa ke Madinah, dia jadi hamba, dia hidup dengan orang Islam. Lah jadi apa? Jadi apa bila dia jadi hamba orang Islam? Dia masuk Islam, betul? Dia masuk Islam sehingga kan golongan hamba ni dah dibebaskan masuk Islam dan dibebaskan, tak mau balik ke tanah asal sebab seronok duduk kat Madinah tu. Tempat orang soleh, sahabat radhiyallahu anhum, Nabi SAW, keturunan mereka dan sebagainya. Kata Nabi SAW, kamu adalah sebaik-baik umat, kamu memaksa ajak orang masuk syurga walaupun dengan kamu ikat dengan rantai dan kamu heret mereka untuk masuk ke mana? Masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam bab neraka macam ni pula. Dalam bab neraka, ada orang yang kena heret masuk neraka, ada orang yang memang dia sendiri nak masuk neraka. Macam hadis ni, semua umatku masuk syurga melainkan mereka yang tak mahu masuk syurga. Sahabat heran, siapa dia tak mahu masuk syurga? Wa may ya'ba ya Rasulullah.
Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi SAW, siapa yang taat kepadaku masuk syurga, dan sesiapa yang bermaksiat iaitu menentangku, bererti dialah yang menolak untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apa dia punya isi tersirat dekat sini yang kita boleh tengok, bahawasanya macam kita sebut minggu lepas dan juga minggu sebelum tu, ketaatan kepada Nabi SAW merupakan satu-satunya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada jalan lain. Dia tak ada macam saya cerita jumpa orang tarekat tu kan, dia kata apa ni, Islam ni banyak jalan nak masuk ke syurga, tak semestinya ikut Nabi. Oh, suka macam tu lah. Saya apa ni, sementara saya teringat, saya ni nyanyuk bagi yang kita ni tahu. Siapa tuan-tuan yang ada ke lapangan, dia cerita berkenaan tarekat ni, kesufian ni, hari Rabu ni poster tak keluar lagi kot, saya tak pasal, tak keluar lagi kot. Hari Rabu ni, untuk siapa tuan-tuan dan perempuan yang kesempatan rasa nak dengar, nak ubah angin sikit, insya-Allah saya terlibat dengan forum Ihya Masjid di Masjid apa, Gua Sa'alwi yang kat Giant tu. Masjid Omar Al-Khattab Gua Sa'alwi kan. Saya dekat situ, insya-Allah saya menjadi panel forum bersama dengan Dr. Azwira kita. Dr. Azwira kita, dan juga saya moderatornya insya-Allah Ustaz Hafizuddin Imam Alwi kita, merangkap ketua penolong pengarah penguatkuasaan kita Jaib, insya-Allah membincangkan berkenaan dengan kesufian yang sesat. Okey, jadi antara perkara akan dibincangkan, soalan ni mudah tapi pada saya pentinglah. Sebenarnya kenapa orang ikut sangat? Tu antara soalan dia. Kadang-kadang kita tengok merepek, macam contoh ayah pin kan, merepek ke tak merepek? Allah, merepek dia tahap apa? Ada sampai ke tahap sufi tu yang dia punya tok guru dia sampai baju pun urat benang pun tak pakai kat badan. Kata ni benda syekh apa, agama sufi sampai macam ni. Dia kata dia ni disebabkan dia kekasih Allah, maka dia dah terlepas daripada syariat Allah, dia nak buat apa pun boleh. Oh, syok lagu tu kan. Jadi insya-Allah akan membincangkan perkara ni lah. Hari Rabu ni insya-Allah panel, saya panel forum berkenaan dengan kesufian yang sesat, insya-Allah. Okey, wallahu alam, dekat Masjid Gua Sa'alwi. Baik, jadi insya-Allah apa ni, isi tersirat yang tadi balik pada sini, bahawasanya Nabi SAW mengisyaratkan cara nak masuk syurga satu saja. Apa dia? Mengikut Nabi SAW. Bukan ikut Tok Syekh Sufi, ikut Nabi SAW. Okey, kemudian hadis yang keempat daripada Abu Muslim, ada yang mengatakan namanya adalah Abu Iyas, iaitu Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, bahawasanya ada seorang yang makan di depan Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Hadis ni ada, pernah saya jumpa, dia kata hadis ni bukan siapa yang ikut forum juga. Masa saya punya forum, saya jadi moderator apa, dengan Dr. Basri, dengan Dr. apa, Dr. apa, saya tak ingat nama dia, Safwan, alah, yang AJK Fatwa gitu tu. Ada dibincang, dia kata di antara pengertian apa ni sunnah di kalangan ahli fiqh, tak silap saya dibincangkan, ataupun ahli usul fiqh, sunnah ni adalah benda-benda yang menjadi hukum. Okey, iaitu hadis-hadis yang menjadi sumber hukum. Sebab apa? Sebab kerja orang fiqh ni kerja dia keluar hukum, betul itu? Okey, jadi disebabkan tu, apa dia punya kesinambungan dia yang bukanlah kata bahaya, orang silap faham barangkali. Hadis-hadis macam ni berkenaan dengan anjuran Nabi SAW untuk makan dengan tangan kanan. Saya pernah jumpa ada orang sebut, dia kata, Ustaz, hadis ni hadis yang kita tak wajib ikut. Hadis tak wajib ikut. Sebab dia kata apa? Ini Nabi sebagai manusia dia suka makan tangan kanan. Tapi kalau kita makan tangan kiri pun tak ada masalah. Sebab hadis ni bukan hadis sumber hukum. Ni pun satu hal juga. Saya kata syok lagu tu. Kita jumpa hadis kita tak mau ikut, kita kata apa? Ni bukan hadis sumber hukum. Habis satu agama kan nak macam tu. Okey, hadis ni sebahagian daripada anjuran Nabi SAW. Kita tengok dua sebab. Yang pertama, dalam hadis ni, seorang makan di hadapan Nabi SAW dengan tangan kiri, maka ditegur oleh Rasulullah SAW. Baginda kata makan dengan tangan kanan. Lalu dia kata la astati', saya tak mampu. Kok saya tak biasa ke apa? Kata Nabi SAW, la tastati', lastata'ta, kamu mesti mampu punya. Kemudian dia kata saya tak mampu. Diulang 3 kali. Sampai kali ketiga, kata baginda, kata apa ni, Salamah radhiyallahu an, dia kata orang tersebut tangannya lumpuh. Maknanya tangan dia tu tak boleh
Tak boleh angkat terus. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dah sebut dah dekat dia, makan dengan tangan kanan. Lalu dia nak masuk dekat dengan tangan kiri dia sampai tangan dia lumpuh. Yang ni menunjukkan apa dia? Yang pertama, ketaatan pada Nabi SAW. Dalam perkara yang baginda sebut, kalau perkara tu benda yang hadis bukan sumber hukum, takkan tangan sahabat ni sampai Allah lumpuhkan sekejap. Lalu kemudian didoakan oleh Nabi SAW, baru dia boleh makan dengan tangan kanan dia. Okey, jadi tu satu petanda dia benda tu memang berat dihukum. Sebab apa? Sebab dia tak mau ikut, tangan dia jadi lemah, tangan dia jadi lumpuh, tak boleh. Itu satu. Kemudian yang kedua, masa kita bincang talbisul iblis tu, talbis iblis dah merepek apa kabair tu, kabair kan. Ada saya sebutkan macam mana ulama usul fiqh mengetahui sesuatu perkara itu termasuk dalam dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kata benda-benda perlakuan dosa ni tak semestinya dalam Quran dengan hadis dia sebut itu dosa. Ada ayat yang sebut dosa, ada. Tapi bukan semua, betul tak? Ada kadang-kadang dia bagi gambaran. Sebagai contohnya, dia kata sesungguhnya arak dan judi itu sebahagian daripada amalan syaitan, umpamanya. Ataupun dia kata sesungguhnya orang yang membazir itu adalah kanu ikhwan syaitan. Sesungguhnya orang yang suka membazir itu mereka adalah saudaranya syaitan. Okey? Ada tak dia kata membazir itu haram? Kalau siapa membazir, dia kawan syaitan. Sebab syaitan pun diharamkan. Dia tak sebut macam tu, betul tak? Dia sebut itu adalah saudaranya syaitan. Dalam hadis arak dengan judi, Allah Subhanahu Wa Taala tak kata, dia tak kata bahawa sesungguhnya arak dan judi itu haram. Ada tak dia sebut macam tu? Dia tak sebut. Dia kata arak dan judi itu adalah apa dia? Rijsum min amali syaitan. Sejenis daripada amalan syaitan. Maka kita kata sebahagian daripada tanda sesuatu perkara itu adalah dosa, apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan sesuatu perbuatan dengan perbuatan syaitan. Okey, sebab kalau cerita syaitan ni memang tak boleh ikut terus, dia tak ada diskam. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Surah Yasin kan? Alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah patrikan kepada kamu wahai anak Adam, sesungguhnya janganlah kamu mengabdikan diri, janganlah kamu patuh kepada kehendak syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh nyata. Maknanya apa? Benda yang syaitan buat memang haram. Dia tak ada, ustaz, benda ni syaitan buat tapi halal ni. Dia tak ada macam tu. Benda yang syaitan buat mesti haram. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan sesuatu perbuatan tu dengan amalan syaitan, maksudnya apa? Maksudnya haram. Itu salah satu cara ulama usul fiqh nak tahu perkara tu apa hukum dia. Jawabnya, kalau Allah samakan dengan amalan syaitan, maknanya dia haram. Banyak lagi lah, ada 4-5 kita tak silap saya. Salah satunya lagi adalah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia tak sebut haram, tetapi dia menjanjikan azab yang pedih. Kalau Allah janjikan azab, maknanya halal ke haram? Haram lah dah namanya azab. Ataupun ada juga ayat kes Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan perang. Sebagai contoh, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa orang-orang yang menghalalkan makan daripada harta riba itu akan dikatakan padanya, ambillah pedang kamu dan marilah berperang dengan Allah dan Rasulnya. Boleh tak dia kata, ustaz, dia kata perang dengan Allah Rasul, dia tak kata haram. Dah kalau perang dengan Allah dan Rasul tu maknanya haram lah. Okey, nampak tak? Jadi apa kaitan dengan tajuk ni? Kaitannya dengan hadis ni, Nabi SAW sebut inna syaitana ya'kuluna bishimalih. Sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri dia. Wa yashrabuna bishimalih, dan dia minum dengan tangan kiri dia. Jadi kata Nabi SAW, kamu kena biasakan makan dengan minum dengan tangan kanan. Ada satu hadis menarik, hadis Imam Muslim. Nanti dalam Riyadhus Shalihin ni ada satu bab sunnah makan dengan tangan kanan. Ada satu bab berkenaan tu. Salah satu hadis tu kata sahabat radhiyallahu anhum, pada satu ketika kami duduk nak makan bersama Nabi SAW. Di antara sunnah Nabi SAW, tuan-tuan dan puan-puan, makan sama-sama. Jadi siapa yang ada keluarga tu memang digalakkan makan sama-sama. Kadang-kadang zaman kita mana Angah makan sambil tengok TV, adik makan sambil main game, kakak mana, Kak Long kata dia nak makan dalam bilik seorang-seorang. Kumpulkan semua.
kumpulkan semua. Sebab ada sahabat radhiyallahu anhum tanya pada Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, kami dah makan tapi kami tak kenyang. Dan kami dah makan, banyak-banyak orang makan. Kalau nasi Arab kambing tu, mau orang order talam makan 3 orang, dia makan seorang sekali. Apa dia kan? Dia makan seorang. Dia kata kami dah makan tapi tak kenyang. Kata Nabi SAW, ajak makan sama-sama. Sebab keberkatan tu datang bila kamu makan sama-sama. Okey, ini benda-benda kita boleh buat. Sunnah yang kita boleh buat terus. Jadi kata sahabat radhiyallahu anhum, kami duduk nak makan bersama Nabi SAW. Bila makanan dihidangkan, dia kata ada seorang hamba sahaya wanita, dia datang berodong-rodong jalan macam tu, lalu sampai dekat depan talam Nabi SAW, dia masukkan tangan kiri dia dalam talam. Nabi pak tangan dia. Lepas tu pergi pula. Lepas tu seorang lelaki lain pula datang, tiba-tiba celup masuk tangan kiri dia dalam depan talam Nabi SAW. Sama juga Nabi pak tangan dia. Kata Nabi SAW, yang 2 orang tadi tu, dia dipimpin oleh syaitan. Syaitan hok tarik tangan kiri dia tu sebab apa? Sebab dia nak tumpah makan. Kan ada hadis Nabi SAW sebut, seandainya seorang daripada kamu masuk dalam rumah, kemudian beri salam pada rumah dia, syaitan akan kata, tidak ada rumah untuk kita hari ni, kita tak boleh tumpang rumah ni. Seandainya kamu nak makan, kamu baca sammallah, kamu sebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, makan dengan tangan kanan kamu, syaitan akan kata, pada hari ni tidak ada makanan bagi kita. Sebab tu kalau makanan terjatuh pun cepat-cepat kutip, basuh, bersihkan, makan balik. Kata Nabi SAW, jangan kamu tinggalkan walaupun satu suap untuk syaitan. Okey, jadi saya pernah cerita tak kes Dr. Yasir Qadi dalam bab ni. Menarik dia cerita. Dia cerita, tak apa kalau dah cerita pun dengar sekali lagi lah. dia cerita, dia kata Dr. Yasir Qadi kita, dia ulama contemporary kita lah. Dia anak murid Syekh Utsaimin. Dia buat master dengan PhD dia dekat Madinah. Dia cerita pada satu ketika dia kat Madinah, masa tu dia student master, dia kata ada seorang telefon dia, kawan dia telefon dia, kata ni minta tolong ke apa, kata kan, dia punya junior dia, kata minta tolong pasal apa? Pasal dia kata salah seorang daripada kawan kami ni mula meracau-racau, suara jadi lain dan sebagainya. Lalu dia pun kata tak beritahu ke Syekh ni, kata kami cuba call lah semua, tak boleh main kot hujung minggu ke apa, kot cuti ke apa, tak boleh main kata. Jadi dia pun fikir, dah tak ada orang. Dia pun tiba-tiba jadi mood Ghostbuster dia. Dia kata dia pun pergi lah. Dia pun pergi, dia kata dia duduk baca ruqyah, dah ganti, orang lain dah penat, orang lain pula ganti, duduk baca Quran, dia kata. Lepas tu dah penat, ganti pula, dia kata. Sampai satu ketika dia sebut pada jin dalam badan tu, dia kata saya akan panggil Syekh ni, Jin tu kata jangan panggil lah Syekh ni, jangan panggil lah. Lepas tu dia sebut, dia kata saya akan panggil Syekh Utsaimin, dia nak murid Utsaimin. Jin tu gelak kat dia kata macam aku tak tahu, dia dah mati 2 tahun lepas. Jin tu sebut, kata. Lepas tu hak lawak dia kata dia sebut Syekh ketiga, dia tak mau sebut siapa lah, saya akan panggil Syekh ni. Jin tu kata apa? Yang tu kalau hang panggil pun aku tak takut lah, dia bukan hebat pun. Kita sebut balik kat dia macam tu. Lalu dia kata punya lama kami duk berubat daripada pagi tu sampai tengah hari. Dia kata ada seorang kawan kami ni sponsor makan. Dia kata sponsor makan, bawa makanan, makan macam buffet makan duduk kat dom tu, letak makanan, siapa nak ambil makan. Lepas tu dia kata masa dia bangun, dia ambil makan, dia ajak member hak kena rasuk ni, dia ajak meh makan sekali. Dia kata masa tu saya tak tahu hak tu dia ke jin dalam badan ke, saya tak tahu. Dia kata saya kata mai makan sekali. Dia kata tak apa. Dia kata saya tak saya tak lapar, dia kata. Lepas tu dia kata tak apa, kami pun makan. Dia kata lepas tu kawan saya seorang, dia kata bangun daripada kursi, pergi balik kat meja tu untuk nak tambah makan. Waktu dia nak tambah makan tu, seketul daging hak dia makan tu terjatuh atas lantai. Dia kata wallahi, dia kata demi Allah, masa tu saya nampak budak hak kena rasuk tu meluru ke depan, pegang makanan tu dengan tangan kiri dia. Wallah, dia kata pegang dengan tangan kiri, lepas tu makan. Jin dalam badan dia tu sebenarnya dia lapar, tapi dia kata sebab kami duduk sama kami, sebelum makan kami baca Bismillahirrahmanirrahim, makan dengan tangan kanan, dia tak boleh tumpang. Betul kata Nabi SAW.
Tapi bila satu makanan terjatuh, kan? Satu makanan terjatuh, dia terus capai makanan tu, bukan saja capai makanan, dia capai dengan tangan kiri dia. Dia kata sekali lagi, betul kata Nabi SAW. Dia capai, sebenarnya dia lapar, cuma dia tak boleh nak tumpang sebab geng-geng ni duk baca bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh nak tumpang makan sekali. Okey, jadi disebabkan tu, kalau dah Nabi SAW beritahukan kita dalam kes Dr. Yasir ni pula, dari sudut tajribah, maksudnya dari sudut pengalaman, dia pun dia lalu benda yang sama, betul? Yang disebut oleh baginda Nabi SAW, baginda menyamakan makan tangan kiri, minum tangan kiri itu dengan amalan syaitan. Maka dia punya ikutan tu wajib ke sunat? Jawabnya wajib lah. Okey, saya ingat masyarakat kita ni dari sudut makan minum, alhamdulillah tangan kanan lagi, cuma saja dalam beberapa keadaan. Nombor satu, kalau tangan kanan dah kotor, selalu minum dengan tangan kiri. Nak pula kalau macam pi keduri ke apa, sudah tengok kata kan, ke apa ni apa, minum dengan tangan kiri. Lepas tu kedua, tak baca bismillah. Lepas tu yang ketiga, selalunya guna tangan kiri ni bila hak yang ni memang saya selalu tengok, saya selalu cakap kat isi saya kata, malam ni banyak setan duk kenyang, saya kata. Selalunya bila makan western, tu lah chicken chop, fish chop, apa segala benda tu kan. Sebab orang-orang barat ajar kita makan dengan tangan mana? Makan tangan kiri, betul tak? Tangan kanan pegang pisau, tangan kiri pegang apa? Tangan kiri pegang ni, potong-potong-potong duk suap, potong-potong duk suap. Oh, kenyang setan ke bawah makan lagu tu. Okey, ni kenapa makan? Saya tukar, saya potong dengan tangan kiri, saya makan dengan tangan kanan. Ada orang tegur, dia kata hang ni tak belajar mannerism, dia kata. Hang tak belajar apa? Adab budaya, dia kata. Ini kita dari segi mannerism duduk kat meja, potong tangan kanan, makan tangan kiri. Saya kata hang tak ngaji hadis. Nabi kata jangan makan tangan kiri, setan makan tangan kiri tu. Kan? Kau berjajah semua setan sama juga duk makan tangan kiri je. Jadi ni bukan hadis yang kita kata Allah Ustaz, ini Nabi suka makan tangan kanan, kita nak makan macam mana pun tak apalah. Tak. Nabi SAW menyamakan dengan amalan syaitan. Jadi kalau baginda samakan dengan amalan syaitan, maka itu sebagai benda yang wajib kita jauhkan. Okey, baik-baik, mungkinlah kita tak buat, tapi kalau tengok anak kita ke kan, cucu ke, sahabat ke apa, kita tegur sama-sama, minum dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu insya-Allah setan tak tumpang lah. Baik. Okey, hadis yang kelima daripada Abu Abdullah, iaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, katanya, saya mendengar Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu meratakan barisan kamu, sufuf la tusawwunna sufufakum, samakan barisan saf kamu, ataupun nanti Allah Subhanahu wa taala akan merubah bentuk muka kamu. Nauzubillah min zalik. Sebab tu sebahagian daripada sunnah untuk para imam ikut adalah pusing ke belakang dan pastikan barisan saf itu lurus. Yang kedua, bagi masa untuk orang masuk dalam saf. Sama juga dengan tugas makmum, bila dah dengar orang iqamat, jangan masa tu baru nak stretching, tuan-tuan. Kau dia dengar orang qamat, masa tu dia nak stretching, dia nak betul pinggan. Tak. Masa orang iqamah tu sunnahnya cepat kita masuk dalam barisan. Ada sekali saya jadi imam jemputan, bukan kat sini ya, sekali tu je. Saya pergi kat satu masjid ni, tak mahu sebut masjid mana lah. Pergi waktu saya jadi imam tarawih, solat isyak tu bila orang iqamat, saya duduk kat depan, saya pusing pandang ke belakang. Saya suruh ni rapatkan saf, tunjuk kaki lah. Oh, ni rapat sini, orang belakang sini, belah kanan ada kosong lagi. Masa saya duk buat tu, saya jadi naik segan. Orang sini segan malu kan, segan malas kan, segan ni malu. Saya naik jadi malu. So bila saya pusing belakang tengok tu, yang ramai makmum ni duk kelik tengok kita, macam pelik tu. Saya pun macam duk tengok kok kain silap pakai ke apa benda, ke baju silap pakai ke tu. Duk kelik gitu. Tengok makmum belakang, hak yang barisan kaum ibu pun duk kelik pandang kan. Saya pun ada silap apa ke tu, masuk barisan ni apa semua. Okey, dah siap semua, pusing belakang, kita angkat takbir Allahu akbar. Lepas tu masa solat tarawih macam tu juga kata. So solat tarawih saya pusing belakang, saya tengok kata okey, ni masuk rapat, siapa yang orang dari qamat, orang dah berdiri nak solat tarawih, dia baru masuk dalam masjid, duk jalan-jalan, siap duk pusing pula, duk tengok kitab dulu. Saya kata masuk saf cepat. Sama juga, dia duk kelik duk tengok kat kita. Lepas tu dah habis, tak apalah, habis 8, habis tarawih, saya balik lah.
Dalam perjalanan dalam kereta, ada seorang jemaah situ mesej saya. Mesej. Dia kata, "Ustaz, terima kasih sangat-sangat Ustaz datang kat masjid, tunjuk cara macam mana nak sunnah dalam betulkan saf tu. Sebab imam kami ni yang Ustaz mesti pelik, orang duk tengok saya kata memang saya pelik apa? Kenapa saya sebut silap ke apa?" Dia kata, "Tak, kami biasa imam kami ni, dia masuk daripada pintu tu, dia jalan ke depan, dia sampai tempat imam, dia tak pandang kiri kanan. Allahu Akbar terus dia tu. Kami kadang-kadang sprint 100 meter tu, nak kejar dia. Nak kejar dia masuk tu." Okey, sebahagian daripada sunnah Nabi SAW untuk para imam adalah membetulkan saf. Bahkan baginda SAW ada ketikanya, kata sahabat, dia nak betulkan saf sampai dia keluar daripada tempat imam tu. Sampai pergi kat barisan sana, pergi barisan sana, pastikan semua memang rapat dan kaki bersentuhan. Baru Nabi SAW memulakan solat dia. Berat benda ni. Okey, sebab apa kata Nabi SAW, kalau kamu tak betulkan saf kamu ni, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan rubah bentuk muka kamu akhirat kelak. Auzubillah min zalik. Okey, jadi ni antara sunnah yang perlu kita berselalu. Orang tanya, "Ustaz, apa sunnah yang ditinggalkan?" Hak ni antaranya lah. Kena pastikan. Dalam riwayat Muslim, biasa Rasulullah SAW meratakan barisan kami bagaikan meratakan kayu panah, kayu anak panah tu, sehingga beliau mengerti bahawa kami telah faham benar. Kemudian pada satu ketika ia telah berdiri dan hampir takbir, tiba-tiba beliau melihat seorang ke depan dadanya dari barisan. Maka Nabi SAW bersabda, "Ya hamba Allah, hendaklah kamu meratakan barisan kamu, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan merubah bentuk wajahmu." Kenapa An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ni? Sebab dalam saf solat mungkin orang nampak perkara remeh. Okey, hukum merapatkan saf ni, hukum dia wajib ke sunat? Hukum dia wajib ke sunat merapatkan saf ni? Sunat muakkadah. Sunat muakkadah. Sebab tu masuk kita pandemik PKP itu kan, kita kata apa? Regangkan saf kan. Tu orang tanya saf ke solat? Merapatkan tu hukum dia sunat muakkadah, bukan wajib. Jadi kalau diteruskan juga solat jemaah tanpa saf yang rapat, sah ke tak sah solat jemaah tu? Sah, masih lagi sah. Subhanallah. Okey. Jadi merapatkan saf ni kita kata kadang-kadang orang nampak perkara remeh. Tapi dekat sini Nabi SAW suruh rapatkan saf walaupun perkara yang kecil. Apa maksud? Walaupun sebahagian nampak perkara yang kecil, apa maksud An-Nawawi nak bawa kat sini? Bahawasanya itu terdapat isyarat ketaatan kepada Nabi SAW. Dia tak bawa benda besar, sedangkan benda besar lagi banyak, betul tak? Dia tak bawa contoh hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Hadis tu lagi berat sebab dalam bab solat. Berkenaan dengan haji, "Khudhu anni manasikakum." Ambil daripada aku cara pelaksanaan haji kamu. Dia boleh bawa hadis tu, yang tu lagi berat, betul tak? Tapi tengok An-Nawawi rahimahullah, pemikiran dia bawa dalam bab minum dengan tangan kanan. Dia bawa dalam bab merapatkan barisan. Kenapa? Sebab dia nak tunjuk dalam perkara-perkara macam ni pun isyarat ketaatan pada baginda Nabi SAW sangat-sangat berat. Walaupun dalam bab minum, bukan bab besar sangat pun. Walaupun dalam bab merapatkan saf, kalau renggang pun bukannya solat tu tak sah. Nampak tak? Okey, jadi ni kita kata nak menunjukkan beratnya ikutan kepada sunnah baginda SAW. Satu dimasukkan tu. Okey. Baik, kemudian sama juga dengan hal ke-6 ni, hadis ke-6 ni. Ni dalam bab apa? Dalam bab nak tidur, tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? "Telah berlaku kebakaran pada suatu rumah di Madinah pada waktu malam. Maka ketika hal itu diceritakan pada Nabi SAW, baginda bersabda, api itu bagaikan musuh kamu, maka apabila kamu tidur, padamkanlah." Nabi SAW suruh waktu kita tidur tu tutup ni yang pelita telah pelita api tu. Kalau zaman sekarang ni dia tak masuk dalam tu. Sebab apa? Sebab kita takut waktu tidur tu tak sedar, api itu jatuh sambar barang, terbakar habis rumah. Okey, jadi perkara ni pun termasuk dalam ketaatan pada Nabi SAW. Sama, jadi saya sukalah kepada pengertian sunnah di sisi Imam Nawawi rahimahullah ni. Hatta perkara-perkara dalam bab tutup api pun dia masukkan, dia perkiraan itu sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Sebab dia termasuk dalam ayat, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh." Apa-apa yang disuruh oleh Rasul pada kamu, maka buatlah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia termasuk dalam tu. Okey. Kemudian hadis yang ketujuh,
Daripada Abu Musa radhiyallahu an juga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan tuntunan hidayah dan ilmu yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala kepada saya, yang ni 3 jenis manusia. Kita cuba usahakan jadi yang terbaik. Dia kata perumpamaan tuntunan hidayah dan ilmu yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala kepada saya bagaikan hujan yang turun ke tanah. Ada tanah yang subur menerima air dan menumbuhkan tanaman dan rumput yang banyak. Okey, maksudnya apa? Ada orang yang dia mendalami ilmu baginda Nabi SAW. Lepas dia mendalami, dia apa? Dia sendiri dulu amal. Jangan dia bobah sekali dia pun tak buat. Waktu tak guna. Sebab tu diumpamakan sebagai tanah yang menerima hujan, dia sendiri basah, kemudian dia menerima air dan menumbuhkan tanaman. Maksudnya dia beri manfaat pada orang lain. Satu, dia sendiri dah berilmu, dia sendiri dah subur, dan dia beri manfaat pada orang lain. Ni jenis pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, ada yang kering hanya dapat menahan air sehingga orang dapat mengambil minuman dan mengairi tanaman. Ni jenis kedua. Maksudnya barangkali dari dia sendiri, barangkali nak serap ilmu tu tak boleh lah, tetapi dia mampu menyediakan, kalau bahasa kita sekarang, dia mampu menyediakan infrastruktur untuk tempat orang belajar. Barangkali dia boleh uruskan kuliah umpamanya. Okey, barangkali dia boleh buat pusat pengajian umpamanya. Barangkali dia boleh upah orang datang mengajar umpamanya. Barangkali paling kurang pun dia urus ke apa. Barangkali banyak cara. Dia sendiri tak boleh mengajar, tapi dia boleh menyediakan infrastruktur untuk pergi pada situ. Sebab tu kata Nabi SAW, man salaka tariqan fil ilm sahalallahu lahu tariqan lil jannah. Sesiapa yang menempuh satu jalan ilmu, maknanya barangkali dia sendiri belajar, ataupun dia ajak orang belajar, ataupun dia setting orang belajar, benda-benda yang berkaitan dengan ilmu, sahalallahu lahu tariqan lil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi ilmu ni memang dia punya apa? Dia punya kepentingan dia, berat dia memang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 2 golongan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, jenis yang ketiga, ada yang keras, tanah yang keras, kering, tandus, dia tak dapat dia tak dapat tahan air dan dia tidak dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maknanya kalau nak takung air untuk orang ambil, dia tak boleh. Air pun tak ada takung, terabur habis ya. Begitu juga disebabkan dia sendiri tanduh kering, nak tumbuh-tumbuhan pun tak boleh. Maknanya apa? Maknanya tak ada faedah maknanya. Barangkali kita kata ilmu untuk dia, kalau pun datang mengaji, ada orang tak main mengaji pun kata kan. Kalau pun datang mengaji, kita kata dia tak dapat nak memanfaatkan ilmu tu. Bukan saja dia tak dapat memanfaatkan ilmu tu, bahkan manfaat untuk orang lain pun dia tak dapat nak buat. Mungkin sediakan ke, mungkin ajak ke, mungkin bentuk kumpulan ke apa, dia tak dapat buat benda tu. Itu jenis yang ketiga. Demikianlah kata Nabi SAW, contoh orang yang mengerti agama Allah, lalu belajar dan mengajar, dan orang yang tidak dapat menerima sama sekali petunjuk ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diutuskan kepadaku. Okey, jadi sebab tu dalam dunia dakwah ni pun memang kita biasalah, bukanlah kat sini, ada tempat-tempat saya mengajar bukan kat sini pun. Kadang-kadang ada orang yang datang belajar tu sebab mak paksa mengajar, mak paksa belajar, baguslah lagi. Paksa-paksa tu kot-kot lah, lama-lama dia jadi okey lah kan. Ada hak yang kita mengajar, duduk dalam kelas, dia duduk belik kuku setengah jam, 40 minit, sejam kita mengajar, duduk belik kuku ni, kuku tu, kita habis sejam, habis dah, dia tak sedar pun. Ada juga tempat hak mengajar lagi power, waktu kita mengajar dia melukis. Allah, hak ni saya tak boleh sekali. Dia melukis, dah lah melukis, kita pun dah tengok, nampak dia duduk melukis. Dah habis mengajar tu dia mai tunjuk kat saya, ustaz saya lukis ni masa ustaz mengajar. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Kalau ya pun tak belajar, senyap seorang dah lah ke bawah lagu tu. Okay? Jadi ni kita sikap kita terhadap ilmu, macam mana kita nak, bukan semualah, termasuk saya lah, sebab pencarian ilmu ni dia tidak ada dia punya hujung dia. Sepatutnya ilmu ni, macam mana kita nak, saya sangat pegang dengan kata-kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, macam mana kita nak tahu kita punya arah tuju ilmu ni menuju kepada arah yang betul. Yang ni termasuk juga dengan tarikat sufi tadi. Sebab apa? Sebab kalau dalam tarikat makin dia banyak beramal, dia rasa dia makin hampir
Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Dari segi perasaan tu. Dia makin hampir sampai ke satu ke tahap saya ni solat pakai niat cukup dah, Tuhan terima sebab apa? Sebab Tuhan sayang saya. Kan kita pernah dengar benda macam tu. Kan? Saya tak terikat dengan syariat. Sebab apa? Sebab Tuhan sayang saya, dah tak terikat dengan syariat. Itu yang ayah pain dulu bini tu, bukan 4 orang, berapa belah orang kata. Sebab apa? Sebab tak terikat dengan syariat dan sebagainya. Itu selalunya tanda kesesatan, tuan-tuan. Tanda kesesatan ni dia buat zikir dia tu apa benda lah, amalan dia apa semua. Dia rasa macam dia semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ke tahap ada di antara mereka ni yang mengaku bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun ada. Tapi berbeza dengan al-Imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Saya suka pesanan dia. Dia kata ilmu ni, dia kata semakin saya belajar, semakin saya rasa saya tak tahu. Dia kena macam tu. Semakin saya belajar, semakin saya rasa saya tak tahu. Antara kenangan manis saya buat tesis kedoktoran itu dengan Sahibul Fadilah Dr. Akram kita kan. Saya ingat bincang sembang dengan dia, dah siap tu dia kata apa kesimpulan yang tak dapat daripada buat kajian ni. Saya buat pasal kajian kitab klasik Syiah. Dia kata apa kesimpulan yang tak dapat daripada ni. Saya kata macam ni lah. Waktu saya nak cari bahan, katalah satu kitab tu tebal ni kan, satu kitab tebal ni. Waktu saya nak cari bahan, saya akan tengok kepada bahagian isi kandungan dia, dan mana isi kandungan dia tu yang berkaitan dengan tajuk saya. Betul tak? Jadi saya baca bahagian tu, subtopik tu, saya tengok okey, lepas tu dah tak berapa ada kaitan, sebelum tu tak ada kaitan, saya tinggal lah. Saya cuma ambil bahagian yang saya nak saja. Nak baca satu buku 12 tahun habis PhD kan? Jadi itu saya buat. Saya kata saya cuba cari ni apa semua. Kesimpulannya, bila saya cari, katalah satu kitab saya baca satu tu, dekat bahagian tu saya tengok dia punya isi dia tu menarik, tapi tak berkaitan dengan kajian. Maknanya saya terbaca, saya tak tahu benda tu, tapi benda tu tak berkaitan dengan kajian. Kalau daripada umpamanya buku ni berapa muka surat? 800 muka surat. Barangkali saya cuma baca 50 muka surat. Daripada 800 muka surat tu, saya masih tak tahu 750 muka surat. Yang saya baca berapa? 50. Lagi 750 tak ada yang baca, tak sempat tahu pun. Isi kandungan tak sempat nak hadam, tak sempat nak fikir, tak sempat nak ambil pedoman dan sebagainya, tak sempat. Itu baru satu buku. Kalau rujukan saya akhirnya lebih kurang 400 rujukan saya guna. Okey, kalau 400 rujukan, satu buku 700 muka surat tak dapat baca, dah berapa ratus ribu muka surat dah tu tak baca tu. Jadi apa yang saya ambil untuk kajian saya tu, saya kata cuma tak sampai 10% daripada ilmu yang saya jumpa masa saya buat kajian ni. Ini pun baru tajuk ni, belum tajuk lain lagi. Maknanya apa? Benda yang saya tak sempat belajar lagi banyak daripada benda yang saya sempat belajar. Yang sempat tu barangkali 10%. Itu pun tajuk ni, tak tengok tajuk lain lagi. Menunjukkan apa? Tak usah nak belagak pakar sangat. Sebab apa? Sebab benda-benda yang kita tak tahu pastinya lebih banyak daripada benda yang kita tahu. Kalau orang tanya benda dalam bab kita tahu, kotlah boleh gagau-gagau jawab. Tapi kalau bab kita tak tahu, jawapan paling saya suka dah wallahu a'lam, saya pun tak tahu. Okey, disebabkan ilmu ni sangat-sangat luas. Makin kita belajar, kata Syafi'i rahimahullah, makin saya rasa saya tak tahu, dia kata. Sebab banyak lagi yang kena kita perlu kita baca dan sebagainya. Okay, wallahu a'lam. Saya ingat sampai situ saja insya-Allah. Untuk minggu depan saya sebut tadi. Untuk minggu depan saya tak ada minggu depan. Ada Pisang isi kandak Ustaz. Biasalah lama tak berjalan. Tapi insya-Allah saya punya sahabat saya akan gantikan kelas saya ni. Saya akan beritahu dekat mana berhenti. Dia Setiausaha Persatuan Al-Islah kita. Jadi dia guru takmir, guru majlis, dan dia pun sahabat saya masa dekat Isnad dulu. Jadi geng-geng Isnad jugalah insya-Allah. Dia akan ganti, saya akan beritahu dekat mana saya tinggal. Dia akan sambunglah insya-Allah. Ya wallahu alam. Baik, jadi tuan-tuan datang macam biasalah. Ya wallahu alam. Baik, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.